Cuma dia akan makin lama makin upgrade lah the version Okay, so kita tengok nisbah. Bila kita nisbah je, kita akan membandingkan dua kuantiti lah. We are comparing two quantity. Mesti syarat dia mesti sama jenis. Okay, dia mesti sama jenis dan dia akan diukur dalam unit yang sama. Okay, itu adalah nisbah. Contoh bila kita ada gram kepada kilogram. Awak nampak ke? Sekejap saya besarkan. Okay, besarkan. Okay, so di sini kita ada nisbah dengan syarat nisbah ni kena sama jenis dan boleh ukur dalam unit yang sama lah. And then contoh kita ada gram kepada kilogram. Jadi apa yang kita buat kat sini, gram kepada kilogram dia mesti dalam unit yang sama. Jadi kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram Jadi kita kena tukarkan ataupun unit to convert apa nama, kalau 5000 gram ni sama dengan 5 kilogram lah. Okay, jadi cara ditulis adalah 5 kg nisbah 9 kilogram. Okay, ataupun 5 nisbah 9. So nisbah dia tak ada unit. Jadi cara tulis dia A nisbah B. Ini cara tulis dia. Okay, A ratio with B. Okay, itu kalau kita ada dua nisbah lah. Dengan syarat mesti dalam unit yang sama. Jadi kita lihat silibus awak, kita akan wakilkan hubungan antara tiga kuantiti. Okay, jadi tengok kat sini, kalau pernah tengok, ini adalah gambar. Ni gambar apa ni? Ni kita tengok gambar sejarah ni. Ni waktu merdeka ni kan. Zaman dulu ni gambar. Jadi gambar ini dia mempunyai 3 skala yang berbeza. Jadi skala yang berbeza tu kita boleh lihat daripada panjang dan juga lebarnya lah. Jadi di sini kita tengok dia punya panjang kita ada 7, 14 dengan 21. Jadi cara kita nak wakilkan hubungan ataupun represent the relationship. Kalau Iman represent the relationship, okay, between the three quantities. Represent. Campur-campur lah sebab dia Iman kan. Jadi cara tulis dia, kita akan buat 7 nisbah 14 nisbah 21. Okay, 7 ratio with 14 ratio with 21. Sama juga dengan dia punya lebar. So cara tulis dia 5 nisbah 10 nisbah 15. Okay, tak payah letak dia punya unit lah. Yang penting unit dia dalam kena mesti sama sentimeter, sentimeter semua. Okay, so contoh 1, wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4 cm dalam bentuk ABC. Jadi apa masalah di sini? Kita ada masalah, kita ada 2 dalam sentimeter dan 1 dalam meter. Jadi yang mana menang? Yang menang tu sentimeter menang sebab dia ada 2 kan. 2 orang lawan dengan seorang, 2 orang menang lah. Jadi yang kat sini ada masalah. Ya. Yeah? Okay, bila ada masalah kita tukarkan lah. Jadi tukarkan, ni aku teks awak ni sebenarnya. Tukarkan 0.02. Sorry, mana tukarkan 0.02 meter. Macam mana nak tukar kepada sentimeter? Darab berapa? 1 meter berapa sentimeter? 100. 1 meter ada 100 cm. Kan ada 100 cm. 1 meter ada 100 cm. Jadi kalau kita darabkan, ni mati, kita cancel, dia darab. So awak bila darab kita pindahkan dia punya titik perpuluhan. Kita pindahkan, kalau darab pindahkan ke mana? Kanan ke kiri? Sekolah rendah, belajar. Bagaimana? Kanan. So awak akan dapat jawapan dia 2 cm. Okay, sekolah rendah belajar. Okay, jadi dia akan jadi seperti yang tersebut ni, yang telah ditulis ni. Okay. So ni cara dia lah. So dia boleh ditulis sebagai 2 nisbah 3 nisbah 4.6 boleh, atau 20 nisbah 30 nisbah 46 pun boleh, atau yang ini pun boleh. Maksudnya yang setara. Okay, kita boleh panggil dia nisbah yang setara. Ataupun equivalent ratio. Okay. Atau kita boleh tulis sini equivalent ratio.
Okay, sebab dia suruh wakilkan saja. Tapi kalau dia kata berikan nisbah dalam bentuk sebutan terendah. Okay, give the ratio in term of the lowest term. Berikan dalam sebutan terendah. Apa jawapan dia? Antara tiga ni yang mana nak pilih? Yang atas ke tengah ke bawah dalam sebutan terendah? Bawah. Yang mana yang paling rendah? Yang paling rendah, paling sebutan terendah, paling ringkas? Bawah. Atas. Atas lah kan? Bawah, semua bawah. Ais kata bawah, semua nak bawah. Yang atas ini kita namakan sebagai sebutan terendah. Okay, ni kat buku teks awak ni. Awak ni tengok buku teks lah. Ni adalah sebutan terendah. Nanti saya akan share jugalah benda ni. Awak boleh copy ke apa ke. Sebenarnya awak boleh screenshot sebenarnya kan dalam phone awak. Okey, kita tengok 4.1a. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Jadi tengok dekat sini, you ada saya kata tadilah siapa menang kan? Minggu kepada hari kepada minggu. Jadi kita kena tukarkan. Jadi saya nak panggil apa nama seorang pelajar dalam ni, Abdullah Ihsan. Kelas mana Abdullah Ihsan ni? Ada tak? Unmute Abdullah Ihsan. Ada cik. Okey. Apa awak rasa untuk satu A ni? Yang mana awak nak tukarkan? Minggu ke hari ke minggu? Yang mana senang lah untuk awak? Hari. Hari. Nak tukar hari. Jadi dapat berapa tu? Dia ada masalah kan dekat sini kan? Sebabnya macam mana awak nak tukar 16 hari kepada minggu walaupun minggu-minggu tu menang tu tak? Jadi soalan ni tak boleh pula kita pakai dua orang menang, satu orang kalah tu. Betul tak Ihsan? Macam mana Ihsan? Awak rasa macam mana? Okay, kita tukar yang mana yang senang lah. Kalau 16 hari nak tukarkan kepada minggu, awak dapat 1 minggu 6 hari. Betul? Kena tukar hari. Jadi dia mungkin ada masalah lah. Jadi boleh tak kalau kita tukar minggu kepada hari? Kalau untuk soalan ni, yang satu A, Ihsan. Boleh. Boleh Jadi kita tukarkan. Okay, 2 minggu bersamaan dengan 14 hari, betul? Kepada 16 hari. Kepada 1 minggu berapa hari? 7. hari. Okay. So kat situ dekat 7 hari. Okay. Jadi untuk yang pertama tu kita dapat sebenarnya 14 nisbah 16 nisbah 7. Itu jawapan dia lah. Okay, jadi awak boleh padamkan. Dia sepatutnya dia akan jadi 14. Yang hari tu boleh padam lah sebab dia nak dalam bentuk A, B, C kan. So tak perlu tulis dia punya kuantiti kat situ. Teruskan tulis. So 14 nisbah 16 nisbah 7. Boleh. Ada tak lagi kita boleh tuliskan persamaan yang setara? Equivalent ratio. Saya panggil Adib Nukman. Okay. Ada tak persamaan setara? Atau apa lagi yang setara yang awak boleh buat? Adib Nukman. Ada kat situ? Adib Nukman. Mana dia pergi? Atau kalau setara awak boleh darabkan dengan 2. 14 kalau darab 2 dapat berapa? 28. 16 darab 2 dapat? 32. 7 darab 2 dapat? 4. Okay, pun boleh lah namanya. Tapi kalau selalu jawapan yang orang nak yang pertama sekali ni lah. Ya, pertama ni dia lebih afdal, dia boleh diterima. Okay. So 0.1 kg kepada gram kepada kilogram. Tengok yang mana senang nak tukar lah kat sini Jadi untuk soalan ini awak boleh buat mana yang senang ni.
Okay, kalau let's say awak tukar gram kepada kilogram. So, gram kepada kilogram kita tukar dulu. So, untuk yang B tu di sini. Okay, untuk yang B tu adalah soalan dia tadi apa tadi? Mak hilang. 0.1, 50, 0.25. Okey, kita ada 0.1 kg. Lepas tu kita ada 50 gram. Lepas tu kita ada 0.25 kilogram. Ni mana-mana yang senang lah. Okay, kalau let's say awak nak tukar gram ni, awak nak tukarkan kepada kilogram. Jadi kita boleh tukar. So tukar dulu kepada kilogram. So kita tahu 1 kilogram ada berapa? 1000. Jadi kita tukar 50 gram, kita tukarkan kepada kilogram, kita bahagi betul? Bahagi 1000 kan? So sama jugalah bahagi 1000 gram untuk dapatkan dalam bentuk kilogram kan? So kita pun cancel, potong-potong. So kita ada ini bahagi, bila bahagi dia ke kanan ke kiri ni, ke kiri kan? So akan dapat 0.05 kilogram Jadi bila awak tukar dalam bentuk wakilkan dalam bentuk nisbah akan dapat 0.1 kg, nisbah 0.05 kg, nisbah 0.25 kg lah. Okay? Boleh tulis macam ni, 0.1, nisbah 0.05, nisbah 0.25. Okay, ni boleh. Atau, ada banyak lah. Banyak. Okay, awak juga boleh tulis, kalau saya dia boleh macam-macam lah. Sebab kalau kita tahu benda ni kalau 0.1 ni kalau kita darab dengan 10, kita dapat 1 kan. Kalau semua persamaan ni darab dengan 10. Okay, awak akan dapat sini 1, nisbah ni anjatkan dapat 0.5, nisbah 2.5 pun boleh. Atau darabkan dengan 10. Dia apa-apa yang setara lah, janji semua kita terima. Jadi sini 10 darab dengan 5 darab dengan ni sini dapat 25. Ni pun boleh. Jadi antara 3 ni kita boleh terima dan mana-mana yang setara ataupun yang boleh diwakilkan lah. Okay, tak ada masalah. Okay, kemudian kita ada di sini apa lagi? Pergi kita ni. Okay, 4 minit kepada 120 saat. Ini lagi lah. 3 kuantiti yang berbeza ya. Kita ada 3 kuantiti yang berbeza. Okay, so kita ada minit, kita ada saat, kita pun ada jam lah. Okay, nak tukar macam mana ni? Saya lah. Saya tukar kepada saat terus sebab kita tahu kan. 1 minit ada berapa saat? Kalau C nak senang. 60 saat. Jadi kalau 4 minit tukarkan kepada saat, kita buat 4 kali 60. Setuju? Setuju. So sini kita akan dapat 240 saat. Nisbah kepada 120 saat, nisbah. Okey, jam. Tukarkan kepada minit, tukarkan kepada saat. Maksudnya 1.6 darab dengan 60, kita dapat minit. Tukarkan kepada saat, kita darab lagi dengan 60. Boleh? So, boleh. Kita akan dapat apa kat sini? Ni. 5,760. Apa dia? 5,760. 5760. Jadi awak akan dapat kat situ 240 nisbah 120 nisbah 5760. Kita terima lah.
dan yang setara dengan dia. Tak kisah, apa-apa je jawapan lah. Okay? Okay, yang B, kita ada meter kepada cm kepada milimeter. Okay, banyak kan? Okay, mana yang kita nak tukar? Kita tukar yang senang. Kita dah ada 6400 ni. Tak ada masalah lah. Okay, kalau cm kepada milimeter, darab berapa? 10. Darab 10 kan? So sini 480 darab 10. Okay, yang ini adalah pecahan nombor bercampur, jadi kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Maka kita akan dapat 16/5 meter. Boleh? 16/5 meter tukarkan kepada sentimeter, tukarkan kepada milimeter. Wah, banyak tu. Nak darab berapa? Tukar dulu. Kita tukar. 16/5 meter. So kalau 16/5 meter kita nak tukar kepada sentimeter, kita darab 100, betul tak? Lepas tu tukar kepada milimeter, darab lagi 10. 10. 3,200. So bila awak kira, awak akan dapat 2,100 milimeter. Jadi jawapan dia kita akan tulis 2200 nisbahkan kepada 4800 nisbahkan kepada 6400 diterima. Okey, ataupun kita boleh buat 22 nisbah 48 nisbah 64 ataupun yang setara dengannya lah. Tak kisah, tak ada masalah itu benda dia. Okey, nombor 2. Tahir membayar 5.6 untuk sepinggan nasi biryani, 1.2 untuk segelas teh dan 30 untuk sekeping kuih. Wakilkan harga dalam bentuk ABC. So, yang ini dalam bentuk RM, satu dalam bentuk 30 sen. Nak tukar dalam unit apa? Asalkan yang sama. Mana awak nak? Mana-mana boleh, tak kisah kan? Jadi ni boleh tulis 5.6 kalau nak dalam bentuk RM lah. Nisbah 1.2, nisbah 30 sen nak tukar pada RM macam mana? Bahagi dengan 100 kan? Jadi awak dapat berapa sini? 0.3. 0.3. 0.3. 0.3 kan? Bahagi 10 kan? Sebab 1 RM ada 10 sen. 10 sen tak? 10 sen. Betul tak ayat saya ni? Kan ada 10 sen. 10 sen. Ada 10. Kan dapat RM1. Okey, yang ni boleh atau kita pun boleh buat 56 nisbah 12 nisbah 3 pun boleh. Darabkan dengan 10 kan. Atau setara dengan ni lah. Tak ada masalah. Okey. So habis yang itu. Jadi kita dah tahu wakil nisbah. Okey, kita tengok apakah nisbah setara. So you tengok ni. Bayangkan kita ada bulatan. Ni nisbah setara. So ada bulatan berbentuk pizza. Berbentuk pizza. Okay, so you bayangkan pizza. Pizza kita bagi separuh, pizza bagi 4, pizza bagi 12. Jadi sebenarnya bahagian ni bila dibahagi dia masih dalam bentuk setara, mesti dapat separuh pizza Jadi ditunjukkan macam ni lah. So tengok pada luas belorik, yang ini kita ada 1/2. Ini adalah 2 belorik daripada 4 kawasan, so 2/4. Ini adalah 6 kawasan belorik daripada 12 bahagian. Okey? Macam mana nak tahu setara? Tengoklah kat sini kan. Kalau kita boleh bahagi dengan nombor yang sama ataupun darab dengan nombor sama pada pengangka dan juga penyebut, maka jawapannya adalah setara. Ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai equivalent ratio. Okey. Okey, so kita tengoklah macam ni kan. Macam ni dia buat. Okay, sekarang ini bentuk pecahan. Jadi kita tukarkan dalam bentuk nisbah. 1/2 ni tukarkan bentuk nisbah, dia akan jadi 1/2. Iaitu 1 nisbah 2 lah. Okay. Sama dengan 2 nisbah 4. Sama dengan 6 nisbah 12.
Okey, jadi 1 nak dapat macam mana dia buat ni? 1 nak dapat 2 darab 2, 2 nak dapat 6 darab 3. Kita boleh nisbahkan dia. Contoh dia, 1 nisbah 2, selalu ditanya, adakah sama dengan 2 nisbah 4? Setara ke tidak? Ni soalan selalu dia buatlah. Jadi apa yang kita boleh buat, kiri kita compare dengan yang kiri, saya bulatkan. Yang ini kita compare dengan ni. Okay. 1 nak jadi 2, kita darab dengan berapa nak jadi 2? Darab dengan 2. Okey? Dan bila 2 nak jadi 4, dia mesti setara. Okey, 2 nak jadi 4, adakah sama dia darab dengan 2? Sama. Jadi bila didarab dengan nombor yang sama, dia adalah setara. Itu maksud dia. Okey, so kita terus tengok kepada contoh. Antara berikut yang manakah nisbah yang setara dengan 27 nisbah 45? Yang mana yang setara dengan 20 nisbah 45? 27 nisbah 45 ni saya besarkan. Tak nak bagi tengok jawapan kan? Okay. Tak nak bagi tengok jawapan. Bawa dah teks kan? Okay, so kita check. 9 dengan 15. Okay, 9 nak jadi 27, darab berapa? 9 jadi 27. 3. Bila sini darab 3, 15 pun kena darab 3. Automatically kena darab 3. Saya nak tahu setara ke tak lah. Jadi bila awak darab, 9 kali 23 dapat tak 27? Dapat. Kali 3 dapat 85? Dapat. Itu benda dia. Okay. Okay, yang kedua kita check. 5 nisbah 3. Okay, kita tengok. 3 dengan 45, darab berapa dapat 45? Kita cari. Apa bahagikan. 45 bahagi 3 dapat 15. So, sini darab 15. Kalau 5 pun kena darab dengan 15. So, awak check. 5 darab 15 berapa? Dapat tak 27? Tak. Tak dapat. Jadi, tak dapat maksudnya bukan. So, bukan kita pun pangkah. Bukan. Jadi, betul lah ni nisbah setara tadi Okey, 54 dengan 90. Macam mana jadi 45? 90 dengan 45 bahagi dengan 2. Bagi 2. So, dua-dua kita bahagi 2. So, 54 bahagi 2 dapat berapa? 47, sini 45. Jadi jawapannya betul dia setara lah. Okay. So last sekali. Ni dalam bentuk pecahan pula. Okay. So awak kena fikirlah. Setengah dapat berapa? 27. Ataupun 5/6 dapat berapa? Dapat 45. Macam tu. Yang ni dia susah sikit lah. Tapi saya ajar. Mula-mula awak boleh samakan dia punya penyebut bawah ni. 2 nak jadi 6 darab berapa? 3. Darab 3 So ni darab 3. Okay, langkah 1 kalau ada pecahan kita samakan penyebut. Okay, so darab 3, sini darab 3. Jadi awak akan dapat 3/6 nisbah 5/6. Ni bendanya dulu. Langkah pertama saya tunjukkan. Susah sangat tulisan dia. Tunjuk kat sini lah. Nanti nampak jawapannya kan? Okey. 1/2. Sini saya tunjukkan. Kalau pecahan ya, awak ada 1/2 nisbah 5/6. Setarakan dulu. So langkah 1 samakan penyebut. Okey. Darab dengan 3. So, bila awak darab dengan 3, awak akan dapat 3/6 nisbah 5/6. Ni yang pertama awak buat. Okey, kemudian kita nak dapatkan nombor bulat. Bila nak dapatkan nombor bulat, kita nak hilangkan penyebut bawah ni, kita darab dengan berapa? Hilangkan penyebut. Penyebut kan bawah ni nak hilangkan, kita kali dengan 6. Okay, so dia akan mati-mati lah. Okay, so kita akan dapat 3 nisbah 5. Ni jawapan dia. Jadi awak check, 3 nisbah 5, awak banding 9 kali 2. Okay, langkah 3,
Okay, kita banding dengan yang kita nak buat tadi. So, banding dengan 27 nisbah 45. Okay? So, Dapat. darab berapa? 35 dengan 27, 45 ni? 9. So, darab dengan 9. So, ni darab 9, ini darab 9. So, kita dapat 27 nisbah 45. Jadi, setara ke tak? Yang terakhir sekali? Setara. Setara. Okay, cara dia. Jadi, ada berapa langkah bila ada pecahan? Ada 3 langkah kat situ. Okay, so tu contoh dia. Okay, so kita tengok sikit. Puan Habibah. Ni cerita lah, cerita pasal setara tadi kan. Dia campurkan 4 cawan cuka dengan 8 cawan air untuk memperoleh cecair pembersih semula jadi. Kena pasti dah tentukan 2 nisbah setara yang mungkin bagi cecair pembersih ini. Jadi dia boleh buat 4 nisbah 8, 8 nisbah 16, kalau tak 2. Kalau bagi 2 dapat 2 nisbah 4 pun boleh, tak ada masalah. So dia nak 2 je. Buatlah macam ni kan. Apa lagi nombor yang boleh? Awak boleh buat darab 3. Boleh darab 4. Boleh. Boleh kan? Maksudnya kalau darab 3 dan 4, maksudnya banyak lagi lah. Campuran tu. Kalau awak bahagi 2, bahagi 4, lagi sikit lah campuran tersebut. Okay? Okay, kita lihat pada latih diri. 4.1b. Okay, saya nak panggil budak. Ada ramai dalam ni. Okay, saya nampak nama Ahmad Jibril Zidan ke Zidane ni? Saya nak sebut nama awak ni. Zidan. Ahmad Jibril. Ada? Jelek. Ada ya? Mana hilang ni? Tiba-tiba hilang. Ada ke tak ni? Dia dah ni. Dia ni terus. Takutlah. Takut kena panggil. Ada balik. Ahmad Jibril Zidan. Ada tak? Satu lagi. Ada. Oh, dia join balik. Saja musik. Okey, Ahmad Jibril. Kita tengok awak buat dengan saya. Yang lain pun buat juga. Antara berikut yang manakah nisbah yang setara? Equivalent ratio dengan 18, 24, 45. Kita check. Okey, Ahmad Zidan. Okey, awak tengok nombor 1 ni 349. Nak darab berapa Zidan? Tengok nombor pertama ni. 3 dengan 18 darab berapa? 3. Hello. Ni 18, sini 3. Macam mana 3 nak jadi 18? Darab berapa Zidan? Enam. Darab 6 kan? Okey, jadi Zidan awak darab 6, semua sekali ni awak darabkan dengan 6. Okey. Jadi bila kita darab 6, 3 darab 6 kita dapat 8. 18. Okey, ni darab 6, 24. Okey, 9 darab 6 dapat? 9 darab 6 berapa 54. 4 kan? Jadi setara ke tak? Zidan? Tak. Tak setara. So tak boleh bulat lah. Okey, ni bukan pangkah. Okey, yang kedua saya nak panggil. Nak cuba. Nak cuba. Siapa tu? Ais ke? Ya. Macam suara dia. Okey, Ais. Okey, cuba. 36, 18. Bagi 2. Bagi 2. Okey, so semua bahagi 2. Okey, jadi apa yang awak dapat? 18, 24, 45. Okey, setara ke tak? Setara. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Saya nak panggil. Almas ada? Almas. Unmute Almas. Hilang lah.
Masuk. Dia left dah. Okay, kita panggil Damia. Ada Damia Adriana. Left juga. Pasal kamu left ni, saya panggil lama je kamu left. Ada Damia Adriana. Cikgu, saya nak cuba cikgu. Siapa tu? Arif Arif. ni. Okey, Arif Hilmi. Okey, ni perpuluhan tau. Jadi dia mungkin susah sikit lah untuk kamu kan? Okey, apa nak jadi dengan perpuluhan ni? Arif, kita buat apa dulu? Darab 3. Darab 3. Okey, kita darab 3 dulu. Saya tulis kat sini 0.6, 0.8, 1.5. 0.5. Okey, darab 3. Arif kata saya nak darab 3. So, darab 3 semua tempat ni. Okey, 0.6 darab 3 dapat 1.8. 1.8 So 1.8, 0.8 darab 3 dapat 2.4. Okey, 1.5 darab 3 dapat 4.5. 4.5. Okey, saya dah nampak tau. Okey, lepas ni kita nak darab apa lagi? Arif. Macam nak hilangkan point, kita darab dengan 10. 10. Bila kita darab 10, apa dia punya titik tu dia pindah kan? Ke kanan. Pusing kan? Pusing ke Ke kanan kanan. ni? Ke kanan kan? Satu kali. Sebab awak darab dengan 10. Semua ni darab 10, saya buat kurungan lah. Maksudnya semua darab 10. So dapat 1, 18, 24, 45. Okey, jadi dia adalah setara. Setara. Okey, so setara. Okey, last kali kita ada dalam bentuk pecahan. Ingat, pecahan ada 3 langkah. Langkah 1, samakan penyebut. Okey, samakan penyebut. Okey, siapa nak cuba yang ini? Tak cuba. Siapa tu? Ais. Si Ais je, tak ada lain. Saya nak cuba. Siapa tu? Sudah. Huda kelas mana Huda? Iman. Huda kelas Iman. Okey, kejap. Aku dekat sini 2 per 5. 8 per 15. Lepas 1. Okey Huda, macam mana kita nak samakan penyebut Huda? Darab 2 per 5 darab 3. Okey, darab 3 atas dan bawah lah. Jadi atas di darab 3, bawah darab 3. So ni dah cantik, dah per 15 kan? Okey, Cikgu mesti satu step. sekejap Apa Aish? Mesti satu step. Apa start dia? Satu tu, 15 per 15. Yang ni pun kena darab. Ni sebenarnya 1 per 1 tau. So ni pun darab 15, ni darab 15. Okay, tip 1, samakan penyebut dulu. Tulis kat sini. Samakan penyebut. Okay, jadi awak akan dapat bawah ni 6 per 15. Nak setarakan dia Ni 8 per 15. Yang ni adalah 15. Buat macam ni dululah. Okay, kemudian kita boleh hilangkan. Kita nak hilangkan penyebut apa? Darab 15. Darab 15. Hilangkan penyebut. So bila darab 15 awak akan dapat 6 nisbah 8 nisbah 15. Boleh? Nisbah darab 15. Okay. Okay, so 6, 8, 15 awak boleh tengok macam mana sekarang langkah 3 adalah banding. Okay, banding. Kita nak banding dengan apa tadi? Banding dengan apa? 18, 24, 45. Okey. 6. Macam mana nak jadi 18? Darab 3. Darab 3. So semua ini kita kena darab 3 lah. So 6 darab 3, 18. 8 darab 3, 24. 15 darab 3 dapat 45. Jadi ini adalah apa? Huda. Huda tadi kan? Setara. Setara. Okey, pandai. Okay, nampak kan? Senang je.
Bagus. Okay, seterusnya. Okay, kenal pasti dan tentukan nisbah setara bagi bahagian berlorek dalam rajah yang berikut. Kenal pasti dan tentukan nisbah setara. Okey, yang pertama kita ada ku apa kita panggil Kubus. Kubus kan, tapi ni jap ni gambar dia nunjuk semana tu. Ni anggapkan ada berapa, sebab ini bukan 3D tau, macam dia 1D saja. Hexagon kan? Ya, dia 1D, tak boleh tengok dia macam 3D kan. Jadi ini awak ada satu bahagian daripada berapa bahagian yang total bahagian ni? 1/3. 1/3 Ni 1/3 tau. Satu berlorek daripada 3. Ini ada 2 berlorek daripada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Okey. Jadi adakah 1/3 sama dengan 2/6? Sama. Sama Jadi ni adalah setara. Ni yang tadi adakah dia hexagon? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi, jadi dia adalah hexagon. Betul lah? Yang ni pun ada 6 sisi kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Supaya hexagon. Okey, yang B kita ada 3 pizza daripada berapa? Ni. 3 daripada 8 Okey, yang kedua kita ada 6 daripada 11 kan? Okey, ni banyak lagi ni, pening dah. Berapa dah ni? 1, 2, 12 per 24 24. Okey, berapa yang berlorek ni? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 ke? 9 Okey, jadi kirakan saya 3/8, 6/16, 9/24. Setara ke tak ni? Tak nak dengan berapa ni? Besar nombor dia Jadi ini awak boleh buat. Awak boleh tentukan setara ataupun tak setara. Actually kalau awak boleh ambil gambar tu, acukan dia akan nampak lah setara ataupun tak setara je. Tapi kalau tengok daripada gambar ni, tengok je, tak payah nak kira pun. Setara ke tak setara? Macam tak setara macam besar sikit je ni. Yang nombor 3 ni ni saya jadikan awak cuba kira sendiri, dapat ke tidak? Adakah 3/8, 6/16 dengan 9/24? So dia kata kat situ carilah. Awak carikan tentukan nisbah setara dia. Okay, so 3 tu boleh buat. Ini pun sama, dia membancur macam tadi, macam contoh tadi. 10 simen dengan 20 pasir, 30 batu kerikil. Jadi cari saja nisbah setara, ni senanglah. Tak ada masalah maksudnya. Okey, bagaimanakah anda mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah? Ni dia ceritalah. Jadi nak ungkapkan, kita bahagikan kuantiti dengan faktor terbesar dan mendarabkan dengan gandaan sepuluh terkecil, GSTK. FSTB ni kalau bahasa Inggeris kita panggil satu iman. FSTB ni kita panggil dia HCF. Highest Common Factor Okay, kalau GSTK kita panggil dia LCM. Lowest Common Multiple kan. Okay. Jadi untuk soalan ni, ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Jadi pertama ni kita dah tahulah tadi. Okay, kita tukar kepada unit yang sama. Lepas tu kita bahagikan. Yang mana yang kamu rasalah boleh bahagi dengan senangnya kan. Jadi untuk soalan ini kadang-kadang kita nak cari sebutan termudah. So kalau kita bahagi banyak kali, dia macam menyusahkan kita lah. Betul tak? Kita akan macam
Alamak, nak bagi dengan berapa Nak bagi dengan berapa kita tak tahu yang ni dah terendah ke ataupun tidak. Jadi kita nak pastikan di dalam sebutan terendah, kita ada 800 dengan 1.8. Okey, awak dapat, kalau saya lah, saya dah nampak lah kat situ, mula bahagi dengan macam ni, 800 dengan 1,800 ni kita bahagikan, kita dapat 8/18, betul tak? Okay, 8/18, kita tahu nak bahagi dengan nombor berapa. Jadi, dulu awak pernah belajar lah, awak pakai FSTD ataupun highest common factor. Kita cari prime number, nombor perdana yang mudah dibahagikan. Jadi, 18 dengan 8 ni, kalau kita buat, kalau ikutkan teori dia tu, 18 dengan ni, kita cuba bahagi apa? Bagi 2 kan? So, sini dapat 9, 18 bagi 2 dapat 9. 8 bagi 2 dapat berapa? 4. Kan? So tukar kat situ. Dan so ni guna kaedah FSTB tu. Kalau dia cara dia cakap. Padang. Sini. Okay. So sini dapat 4. So bila dah tak boleh dibahagi, FSTB dah berhentilah. So dapat 4 dengan 9 ni yang last sekali kan. So tahu dah. Okay. So kena bahagi dengan 2 terus. So akan dapat 4/9. Ni menggunakan kaedah FSTB tu sebenarnya. Dia just nak check lah betul ke jawapan ni kan. Jadi kalau yang macam ni pun sama, kita bahagikan dengan 4 sebab FSTB untuk 32, 24 dengan 20 ni adalah 4. So boleh gunakan pembahagian berulang pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, tu cara nak cepat cari ataupun terus try jawab nombor sampailah awak check dia ni adalah nisbah terendah pun boleh. Yang ni saya dah ajar tadi C, darab dengan 10 sebab kes ni dia kita samakan penyebut kita dapat 5 kali 2 10 lah. Lepas tu darab balik. Ni dapatlah jawapan dia Okay, kalau D dia adalah nombor perpuluhan, dia tukar dalam bentuk nombor bulat, so semua darab dengan 100 dulu, tukarkan. Lepas tu baru dia guna FSTB. Dia cari 4, 12 dengan 56. FSTB dia berapa? So bila dia cari FSTB dia ialah 4. Kisah dia. Okay. Okay, kita tengok latihan 4.1C. Dah sampai 4.1C. Last lah ni. Okay, ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk termudah. Yang A, kita ada 240 gram dengan 1.6 kilogram. Nak tukar kepada dalam bentuk termudah. Saya nak panggil orang. Siapa sudi dipanggil? Tahu macam nak tekan. Nak tekan, tak tahu. Okay. Ada siapa nak dipanggil? Minual tu you cari. Okay, 240 dengan 1.6 macam tadilah. Ini awak boleh buat So awak cubalah buat dulu. Tak ada masalah. Saya bagi masa. Buat dulu. 240 gram dengan 1.6 kilogram. Okey, tukarkan kepada apa saya nak panggil ni? Baru boleh keluar. Okey, saya ambil je siapa-siapa Darwish. Darwish ke Darwish ni? Kelas 1 Iman rasanya Ada Darwish. 1A. Ada Okay, Darwish, you nak tukar macam mana dulu? Kilogram kepada gram ke and so on. Nak tukar? Dalam kuantiti apa nak tukar? Unit apa? Ada Darwish? Mike dia rosak. Mike dia rosak. Okay. Apa dia? Ada tulis ke? Nak tukar kepada apa? Akid? Ada akid? Ya.
Akid nak tukar mana Akid? Kilogram ke nak tukar gram? Tukar dulu. Yang sama. Tukar gram. Gram kepada kilogram. Okay. So, ni dah bahagi berapa? Bagi 1000 kan? Okay. So, kita pusing ke kiri betul? So, kita dapat 0.24 1.6. Tukar macam ni. Okay. Kemudian, Akid kita nak tukarkan kepada dalam bentuk temudah. Okay. Tukar pada nombor bulat dulu. Kita dapat berapa sini? Sini kita dapat 24. Okay, darabkan dengan boleh buat sini 0.24. Kamu darab dengan 100 lah. Ni 1.6 darab 100. Bukan pada nombor bulat darab 100. Okay, so tukarkan. Kamu dapat 24. Pergikan ke kanan kan. Pusing ke kanan. Sini 1, 2. So dapat 160, betul? Betul. Okay, so sekarang, okay, apakah faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 160? Kita kena fikir, kita nak bahagikan dengan apa? Selalu cabaran kat sini lah. Bahagi nombor berapa lah yang senang Jadi, okay, awak boleh buat macam-macam cara untuk cari FSTB, boleh buat senarai dan sebagainya lah. So, kita cari dia punya FSTB dulu. Okay, 24 dengan 160. 8 bagi 8. Saya tunjuk cara panjang lah pula kan. Bagi FSTB dia 6 ke? Bagi 6 8 cikgu. 8 2 darab 2. Kat mana salah? Oh, 2 darab 2, 4. 8 So, bahagi dengan 8 untuk kedua-dua belah ni, tahu? So, kamu akan dapat sini 3. Ni berapa? 20. 20. So, ni jawapan dia. 20. Yang mudah. Boleh? Senang tak? Okay. So, saya harap kamu boleh buatlah. Teruskan. Okay, kerja rumah. Okay, homework. Saya tulis. Okay, homework kamu adalah modul nilam. Buku surat berapa? Semua. Semua? Okay, kalau untuk modul nilam, yang modul nilam lah. Maksudnya buat 4.1 Muka surat 35, 36. Muka surat 35 hingga 36 Okay, boleh? Boleh. So, nanti dekat dalam grup, saya akan buatkan poll kehadiran dan juga exit ticket kamu. Kamu kena isi sampai bulan ni 18. Cikgu, ada orang kata dia kata dia tak ada modul nilam. Dia second intake kan? Itu saya suruh kamu bagi nama dan saya sebenarnya dah bagi soft copy untuk kamu buat dulu. Soft copy saya dah bagi di Telegram. Adakah kamu dah dapat di Telegram? Tengok tak Telegram? Yang tak dapat tu tengok dekat Telegram, saya dah bagi dokumen tu sebenarnya. Cikgu, homework surat berapa? Muka surat tu saya tulis tu 35 hingga 36. Okey, satu jujur dan satu bakti saya dah buat poll. Last sekali satu iman. Sekejap Kamu terus klik terus kehadiran tu. So saya nak ketua kelas dan juga penolong bekerjasama. Cari siapa yang hadir dan tak hadir tu. Kalau dia tak tulis tak hadir, tak maksud saya yang tak tulis selalunya dia tak datang lah. Jadi siapa yang klik hadir tu selalunya dia datang lah. Maksudnya dia menilai lah berapa ramai.
So buatkan sekarang, masukkan pool kamu sementara ketua dengan pelawak akan kena pasti siapa yang tak hadir tu tak apa. Sarah tekan boleh retract vote tu balik retract vote tu balik. Okay, so yang ini nota, kamu nak ke yang saya cunteng ni? Saya nak. Nak. Nak saya akan terus screenshot saya masuk dalam grup kamu Sekejap lagi saya akan screenshot terus lah dan saya akan bagi. So meanwhile kamu buat yang ini dan saya akan bagi kamu exit ticket. Maksudnya exit ticket ni kamu kena apa nama tu? Kena isi lah Kita ambil yang Sultan. Okay, saya tulis exit ticket. Jadi kena isi setiap habis kelas. Sampai bila? Selama-lamanya. Maksudnya, okay, apa yang kamu rasa wajib tentang penilaian ni. Okay, saya pun buat isi. Sebelum habis kelas terus isi Kita ambil yang zon tengah sebab kita kat zon tengah. So saya dah bagi link tu, kamu boleh menilai lah kelas kita macam mana and so on Nampak juga nak buka. Tunggu sikit, lama sikit. Okay. The file might be unable right now due to heavy traffic. Oh. Itu yang kamu bercinta nak isi tu ya? Okay, dah boleh isi dah. So nanti ada nama sekolah tu, kamu boleh tengok sekolah kita, Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Tingkatan berapa, setuju ke tak setuju and so on lah. Okay. Okay, jadi minggu depan hari Isnin kita akan tengok kepada modul Nila dan saya akan bagi kamu kuis modul Nilam. Kuis dalam 5 soalan saja. Okay? Google Form ke cikgu? Apa dia? Google Form ke? Saya bagi dalam quizzes. Ke kamu nak sekarang soalan tu? Boleh je. Okay. Macam ni. Kamu buat kerja rumah, maksudnya kamu buat modul Nilam dan saya akan bagi kamu link quizzes code. Jadi, pelajar yang baru masuk ataupun tak daftar lagi masuk dalam kod kelas quizzes tu saya akan bagi sekejap lagi lah. Bila saya dah bagi, nanti kamu akan akses quiz tu masing-masing Okay, jelas so saya rasa tu saja. Dia ada dua kerja lah. Kerja modul dengan kerja kuis. Apa dia? Jadi maksudnya ada dua kerja lah. Kerja modul dengan kerja kuis. Ya. Kamu buat dulu modul Nila. Dah habis buat modul Nila. Kamu boleh tahu keupayaan kamu tengok quiz ada 5 soalan. 5 je, tak banyak. Okay, buat Nilam dulu lah. So, tak apa. Saya bagi kamu masa, kamu buat dulu. Nanti kan banyak sangat pula kan? Okay? Buat dulu, tak apalah macam ni. Kamu buat dulu kerja rumah Nilam tu, nanti minggu depan saya akan bagi link quizzes tu. So sementara, sebab ada pelajar baru masuk kan, so pelajar ni kena daftar dulu masuk quizzes kelas saya dulu. Dan nanti ada masalah. Saya tak boleh detect markah kamu lah. Okay? Alright, so dah isi pool kehadiran. So tengok, saya nak tengok berapa ramai pelajar dah masuk ni. Tengok. Okay, Bakti setakat ni ada 25. Ada lagi tak? Bakti 25. Jujur. Ada 18 orang. Maiswa, isi. Iman, 18. Tak ramai ni. Okay, dalam kelas ni ada berapa orang dalam ni? Ada 64. Jadi, jangan ramai lagi kan? Jadi, saya nak ketua kelas dan tolong cari Maisara tak ada modul ni. Tadi saya dah cakap dah. Maisara kelas mana? Nanti tengok dalam grup Telegram Kalau tak nampak juga boleh PM saya lah. Alia Izurin.
Cikgu. Okay. So dah Cikgu. Dah boleh Bye. Okay, so kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Sama. Semua. Sayonara. Thank you.